Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa rabbi yassir wa la tu'assir rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah kita diberikan kesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu dalam rangka kita mengimarahkan rumah-rumah Allah dengan kepelbagaian ibadah. Kita isi masa lapang kita di antara maghrib isya ini dengan majlis ilmu. Kita menggunakan kitab Bahrul Madhi dan juga Riyadhus Salihin, dan kita buka dulu kitab Bahrul Madhi juzuk yang berapa? Juzuk yang kedua, 163. Kita telah selesai perbincangan sebelum-sebelum ni berkaitan tentang bab azan. Walaupun banyak lagi dia punya hukum hakam, kelebihan, fadilat, perkara yang disunatkan, yang dimakruhkan dan sebagainya, adab-adab dan sebagainya ketika kita melaungkan azan. Kita pada bab yang ke-44, bisanadi al-muttasili ila a'immatil muhaddithin wa khususan ila al-imam Muhammad ibn Sawrah Abu Isa At-Tirmidhi wa hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqul babu kam furidallah ala ibadihi minas salawat. Bab pada menyatakan beberapa yang telah difardukan Allah atas hambanya daripada segala semayang. Semayang ni banyak mana kita nak kena semayang ni? Banyak mana Allah fardukan? Sebab banyak bunyi-bunyi suara-suara manusia yang kadang-kadang berfikir dengan fikiran akal pemikiran yang tidak berpandukan daripada syarak, akhirnya nak cuba untuk nak menokok tambah ataupun nak mengurang benda-benda yang difardukan dalam Islam, sehingga ada kata tak payah semayang, ataupun semayang tu hanya seumur hidup sekali, ataupun yang kata semayang tu hanyalah satu waktu satu hari, dan ada kata satu hari 3 waktu dan sebagainya, ikut kepala otak masing-masing, dengan tak ada rujukan dia daripada Quran dan hadis. Maka dalam hadis ni diriwayatkan, kata Imam At-Tirmidhi, an Anas bin Malik qala furidat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bih as-salawatul khamsina, lailata usriya bihi as-salawat 50 thumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddilul qawl innahu la yubaddilul qawlu ladayya wa inna laka bihadzal khams 50. Hadis hasanun sahih. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya difardukan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam dijalankan dia lailata usriya bih, maknanya pada malam di Isra' Mi'rajkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dah masuk bulan Rejab, ujung bulan Rejab ni, walaupun bila pun boleh bincang soal Isra' Mi'raj, tetapi ada khilaf ulama dalam menentukan tarikh-tarikh. Seperti mana kata Imam Nawawi kata jatuh pada tanggal 29 Rejab, ada kata bulan Ramadan, ada kata dan sebagainya, khilaf. Tapi tarikh tu tak jadi masalah. Yang pentingnya peristiwa Isra' wal Mi'raj itu adalah sahih, dia berdasarkan kepada Quran. Dalam surah Al-Isra' ayat pertama Allah sebut tentang keadaan Nabi di Isra' Mi'rajkan pada suatu ketika dahulu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam Nabi di Isra' Mi'rajkan disebutkan sebagai malam yang dijalankan akan dia. Dia bukan dia jalan sendiri, dia dibawa jalan. Bahasa dulu-dulu dia kata dia diperjalankan, maksudnya dia diambil dan dibawa jalan. Kalau zaman lah ni, tuan punya kereta, mai ambil dia, boh dia dalam kereta, bawa berjalan. Tu senang cerita, bawa berjalan.
Jibril mai dengan beberapa malaikat, bawa borak, bawa binatang tu daripada syurga, mai ambil Nabi duk atas borak tu, bawa berjalan. Okey, bawa berjalan. Bukan jalan kaki. Kalau jalan kaki pun tak mustahil Allah boleh lipat bumi untuk Nabi dan Rasul, apatah lagi kalau dia diperjalankan dengan borak, dengan binatang tunggangan ahli syurga yang boleh pergi ke sana ke sini dengan sepantas kilat. Ini sebagai satu kemuliaan kepada Nabi Muhammad. Nanti insya-Allah hari-hari lain kita akan cerita tentang Isra wal Mi'raj. Esok ada khutbah Jumaat di sini, insya-Allah saya akan cerita sikit berkenaan dengan Isra wal Mi'raj. Kemudian dijalankan akan dia akan sembahyang 50, daripada 50 waktu sembahyang kemudian dikurangkan dia hingga menjadi 5, sehingga menjadi 5 waktu. Dia kalau 50 waktu ni kita tak buat kerja lain, duk sembahyang tu. Entah bayangkan, ambil lah 24 jam kan, ambil kita kata setengah jam sekali sembahyang, kalau kata pun tak cukup lagi, nak kena tambah sikit lagi waktu, lebih kurang lagu tu lah. Pukul purata dia kita kira macam ni lah, setengah jam sekali sembahyang, setengah jam sekali sembahyang, sehari 5 waktu pun tungin terbalik tak ada. Apatah lagi kalau setengah jam sekali nak kena sembahyang, kena pula 4 rakaat, jam tu. Mana manusia mampu? Allah Maha mengetahui keadaan manusia. Kemudian kata Nabi, kemudian diserukan ya Muhammad, bahawasanya tiada ditukar kata di sisiku, dan bahawasanya bagi engkau dengan ini 50. Maksudnya cukuplah dengan 5 ni menggantikan ataupun mendapat ganjaran seperti mana melaksanakan 50. Secara asasnya dalam hadis lain diriwayatkan bahawa setiap ibadat umat Nabi Muhammad dia buat satu ganda 10, tu paling sikit. Maka bila buat satu fardu seperti buat 10 kali, satu waktu seperti 10 waktu, 5 jadi 50, ganjaran dia macam tu, calculation dia macam tu bagi mudah faham kan. Jadi kelebihan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, buat sikit dapat banyak, buat sikit dapat banyak. Kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia Al-Lum'ah fi Khasa'isil Jum'ah, dan juga disebutkan oleh almarhum Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, juga As-Suyuti dalam kitab dia Khasa'is Al-Kubra. Di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah diberi, yang tidak pernah dan tidak akan diberikan kepada umat yang lain daripada umat Nabi Muhammad, satu kelebihan di mana dia buat satu, dia bagi ganda, semua benda ganda lebih banyak lagi ada. Berbeza dengan umat-umat terdahulu, setiap amalan yang mereka lakukan tidak ada gandaan, bahkan banyak buat pahala dia sikit. Tapi Allah bagi kelebihan, umat dulu-dulu umur panjang, jadi dia kena duduk lama masa kena buat. Ada hidup 500 tahun, ada ratus-ratus tahun kan. Jadi yang hidup lama, jadi depa tu hidup lama sangat pun cemuih kat hidup, tahu tak tahu, tanya orang yang veteran lah. Saya tengok setengah-setengah ramai-ramai yang veteran tak cemuih hidup bila nak mati tau kan. Jadi dia hidup buat benda yang sama cemuih. Tambah-tambah bila mai tak larat, nak bangun tak larat, nak berjalan tak larat, dia mai cemuih boleh duk zikir temenung, duk sorang-sorang. Kadang-kadang pula tak ada orang panggil apa, tak ada bimbingan pula, dia rasa kosong, dia boleh main cemuih. Bayangkan hidup ratus-ratus tahun buat benda yang sama, duk buat amal ibadat, tak tahu dapat sikit. Tapi umat Nabi Muhammad Allah bagi, walaupun umur tak panjang, tapi setiap amalan yang kita buat tu gandaan demi gandaan. Kemuncak kepada gandaan diberikan dengan Lailatul Qadar. Tu kemuncak yang tu paling dahsyat sekali bagi ke umat Nabi Muhammad. Ranking nombor 1 bagi satu malam yang namanya Lailatul Qadar, ganjaran beribadat pada malam itu lebih daripada 1000 bulan. Lebih, jangan kata 1000, okay? Dia tak kata 1000 pun. Ayat Quran terang-terang, khairun min alfi syahr. Lebih baik, khairun lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan. Dia tak kata dalam tu seperti 1000 bulan, tak kata 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Boleh jadi bagi 2000 bulan, boleh jadi bagi 3000 bulan, bagi 40000 bulan. Kau suka Tuhan lah, ikut kita punya tahap keikhlasan.
Ini nak masuk Ramadan sebulan lebih lagi. Sebulan lebih ya. Pejam celik sat ya dengan Covid apa-apa semua habis dah setahun halal habis. Ni duk main pula tahun yang kedua dengan Covid ni. Duk masuk main ni nak masuk Ramadan dah. Tontek main masuk raya apa kakak debu gedebak main raya haji, pum ujung tahun. Habis 21, 22 pula. Macam tu ya habis. Kan? Masa berlalu dengan begitu pantas. Jadi banyak kita nak kena fikir kita punya bekalan kita, amal ibadat kita. Semalam saya pergi mengajar di satu masjid tuan-tuan, selalu mereka cerai sikit lah mereka punya sunat-sunat ni. Habis-habis semayang isya ni pakat balik. Semalam saya beletik cerita pasal Zoom lah semayang sunat, dah main ke masjid dah ni pun. Duk kalut apa kalau kerja ada benda. Saya tak marah kalau tuan-tuan ada kerja, memang ada kerja, benda sunat tak buat pun tak apa. Tapi kan kalau dah main ke masjid, ada kesempatan semayang pun, habis semayang fardu tambah-tambah sikit dengan semayang sunat, qabliyah kalau dan tak dan, ba'diyah ke apa, wirid, zikir, doa. Lepas tu sat lagi ada kesempatan sat lagi mayang ni duk mengaji sikit, sat lagi habis semayang isya dan bagi ba'diyah 2 rakaat, tak ada pun ambil satu lagi witir 1 rakaat ke 3 rakaat ke tekak mana dan ambil lah sikit-sikit, kira dah habis-habis nak belah, cukup ke kita punya bekalan esok di akhirat ni? Tuhan bagi kat kita buat sikit dapat banyak. Jadi kalau kita buat banyak dapatlah lagi banyak. Barulah berbaloi dengan hidup umur 5, 6, 70 tahun ni menyamai seperti mana orang dulu-dulu buat ribu-ribu tahun ataupun ratus-ratus tahun. Ini nak masuk Ramadan tak apa hari lagi. Kita tak exercise daripada sekarang. Bukan exercise badan, tapi maksud exercise di sini latihan untuk bertemu dengan Ramadan. Jarang buat puasa sunat, jarang buat qiyamul lail, jarang nak main masjid berjemaah 5 waktu, jarang nak duduk dalam i'tikaf di masjid. Jadi semua ni jadi balok, jadi semua buat sikit-sikit, bagi ada sikit-sikit daripada tak ada langsung. Esok main Ramadan baru kita nak latih buat. Dia tak boleh nak berkekalan. Dia nak berkekalan, benda tu nak istiqamah, dia kena buat selalu. Dia kena buat bagi banyak sikit, barulah bila kita kurang sikit, dia tak cerai lagi. Dah memang duk buat sikit, tahu bila main tak larat, dia lagi sikit, lagi cerai lagi tak kemas. Inilah tuan-tuan, Allah nak bagi ganjaran. Allah sayang pada Nabi Muhammad, Allah muliakan Nabi Muhammad, Allah sayang dan muliakan umat Nabi Muhammad. Allah bagi ganjaran besar, Allah bagi lipat kali ganda amalan pahala yang kita buat. Maka ambil lah, rebut peluang. Yang tak boleh semayang berdiri, semayang duduk, tak boleh semayang duduk, mayang ambil berbaring, tak kira kok mana pun semayang bila. Tak boleh nak berbaring kok pelik sangat, duduk dalam masjid duduk baring semayang. Sagi orang kata apa pula, jadi macam tak ada orang buat. Duduklah tak larat nak semayang, pergi duduk orang tu pegang tasbih zikir, tak ada tasbih pun dengan jari ke, ambil Quran ke, ambil buku ke apa ke, duduk dalam tu pergi duduk baca ke, duduk i'tikaf. Apa Allah peluang nak buat amal ibadat banyak Tuhan nak bagi. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis kursi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, bahkan juga diriwayatkan oleh imam-imam ahlul hadis yang lain, ashabus sunan yang lain. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, ma taqarraba ilayya abdi bimithli maftaradtu alaih. Seorang hamba aku yang buat amalan yang aku fardukan, dia buat yang fardu ya. Cukup waktu azan main semayang, habis semayang Assalamualaikum belah, Assalamualaikum belah, Assalamualaikum belah. Tak ada masa nak wirid, tak ada masa nak doa, tak ada masa nak zikir, tak ada masa nak muhasabah, tak ada masa nak bertafakur, dan tak ada masa nak duduk dalam majlis ilmu, tak ada masa benda-benda sunat nak tambah-tambah, tak ada. Dia kira buat yang fardu ya. Main bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, main cukup tu keluar zakat, nanti bila ada duit pergi haji, habis. Tak buat fardu je rukun Islam. Apa Tuhan kata dalam hadis kursi ini? Hamba yang buat satu amalan yang aku fardukan, dia bukan hamba nak dekat diri dengan aku. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sentiasalah hamba yang ingin berdampingan dengan aku, dia buat amalan-amalan yang sunat, dia tambah lagi. Latih-latih lah. Kita bukan ada bekalan banyak dengan balok-balok. Dia balok tak ada ubat dah, dia kena rajin dia. Rajin main ke mana? Rajin main nak kena buang balok, rajin lah. Macam mana nak buang balok Ustaz? Kena rajin lah. Nak rajin macam mana? Kena buang balok lah. Tak tahu nak abang lagu lain macam mana. Macam tu ya. Dia tak ada ubat lah, makan-makan telan, tiba-tiba jadi rajin. Tak ada.
Dia atas motivasi diri, atas iman yang ada pada diri kita, atas ilmu dan kepercayaan yang kita ada. Bila kita duduk macam ni, oh, kelebihan mai ke masjid. Nabi kata bila tengok satu orang duk ulang mai masjid, naik saksi ni orang yang beriman. Nabi kata kalau satu orang mai sembahyang subuh berjemaah, dia mai sembahyang isya berjemaah, dia mai sembahyang subuh berjemaah, nah, maka orang ni Allah Taala bagi kat dia kelebihan, dua kelebihan. Satunya, nah, Allah golongkan dia dalam golongan orang-orang yang beriman, dan yang keduanya Allah Subhanahu wa taala cabut daripada diri dia sifat munafik. Oh, kemah kita tak mau ada munafik. Munafik nak duduk di dasar api neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tak mau. Duduk paling bawah sekali kita tak mau. Tak ada siapa boleh tolong kita. Kita tak mau ada ciri-ciri munafik. Ada 50 ciri-ciri munafik. Kata-kata 3 berlambak. Mai masjid kira nak balik. Salah satu sifat munafik, apabila dia mai ke masjid, dia semayang, bukan mai masjid sajalah, dia semayang, dalam hati dia ada perasaan nak cepat-cepat habis. Dia nak semayang bagi cepat-cepat habis. Sekali-sekala tuan-tuan ada benda emergency, lain cerita, dan nama pun emergency, kan? Tapi kalau hari-hari macam tu, bila semayang nak bagi cepat habis, dia nak semayang juga, tapi nak semayang bagi cepat habis. Kena pula tu imam main semayang baca panjang sikit je, habis dia tak boleh duduk lah. Habis tu duduk meratui sambil balik. Apa nak baca panjang, orang kerja berlambak. Dah lah kalau kau tu baca panjang sungguh, lain cerita. Ni baca biasa-biasa pun cuma tak baca lah. Kalau dia kan kira waladdallin amin, tak rokok lah, tak ada dah baca surah-surah. Kalau ada pun inna wal asri inna ataina, wah dia ambil paling pendek punya surah. Orang baca kuliah pun kat dia tu kira panjang lah. Dah ada orang yang jenis macam tu tuan-tuan. Memang betul ada hadis Nabi pernah tegur ada sahabat yang baca panjang sehingga mengganggu sahabat-sahabat lain yang mungkin ada kerja. Ya betul, tapi yang tu dia baca panjang sungguh tuan-tuan. Ni kalau takat baca wadduha tu panjang apa, sabbihis baru semuka pun tak dan, yang tu tak panjang mana pun. Tapi kadang-kadang ni lah manusia bila ada lagi sifat munafik, dia tak boleh. Main masjid umpamanya main kuliah, dia tunggu betul-betul insya ya. Tengok azan insya dia jadi macam kucing nak beranak. Dia tengok sana, dia nak cari geng hak mana sama dengan dia, yang hak jenis tak boleh duduk, tak boleh kuliah panjang-panjang dia tengok ni. Oh saya tunjuk tangan baling betul. Anak ada kerja, pi main lepas ada masjid, tang tu ada masjid, pi nak kami nak mengaji ni. Kalau takat nak duduk, dah bukan rasa macam nak buat gitu, tak nak buat jelah. Kalau apa, kalau dah ada kerja sibuk, pergi tam belakang tu, pergi semayang sorang-sorang, pergi baliklah ada kerja. Orang lain saat kami lajak sikit, kan? Covid nak habis dah, PKP nak habis dah, masuk PKPB esok lusa. Habis lajak sikit-sikit 5 minit 10 minit, orang tak marah oi tak boleh. SOP bagus. Rakyat Malaysia macam ni. Kalau rakyat Malaysia semua tang nak berhenti kuliah SOP, tang semayang dia main lambat-lambat. Hak tu tak SOP pula. SOP Tuhan dia tak kalut, SOP hak manusia dia kalut. Dia tak kena macam tu. Tapi kalau semua benda dia jaga, gagahlah kita kata ni jenis orang tepat masa. Sikit-sikit dia tuan-tuan, kalut nah, lepas tu dia duduk sembang dengan member nah. Ni ustaz nampak dia duduk meratui. Jam kalau ada jenis macam ni. Ada sekok tak apa dah dalam masjid. Dia jadi virus, dia kacau habis orang lain semua, orang menjadi jam. Dia duduk cucuk ni lambat, beletiak apa tu, beletiak dah bukan nak marah ni, nasihat. Lepas tu habis semayang tu kan bagi-bagi salam, duduk meratui, lambat balik. Tak tahu lah kot nak balik pergi mana, nak makan kan, makan bawa malam-malam tau. Orang tak makan dah malam-malam, dia nak balik pergi mana, kita pun tak faham. Padahal kalau dia duduk semayang sunat wirid, ambil lah kesempatan buat sunat sikit. Majlis ilmu bukan sunat, dia wajib bagi orang yang tak ada ilmu. Wajib kita nak duduk ni dapat pahala wajib. Lepas pada tu tambah lagi sunat-sunat. Nabi kata apa? Bila dia duduk tambah sunat-sunat ni, sambung hadis tadi, hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kat dia. Ni kelebihan orang yang buat benda sunat, tambah lepas pada buat benda fardu. Maknanya satu orang kalau takat buat benda fardu saja, dia belum sayang kat Tuhan, dan Tuhan pun tak sayang kat dia.
Tapi apabila dia buat sunat-sunat banyak selepas dia buat fardu, dia tambah lagi tambahan, itu menunjuk kata dia sayang kat Tuhan. Tuhan kata fa idza ahbabtuhu, bila dia sayang, dia buat sunat sampai aku sayang balik kat dia. Dan apabila aku sayang kat dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, akulah telinga yang dia mendengar, akulah mata yang dia melihat, akulah tangan yang dia bekerja, akulah kaki yang dia berjalan, akulah hati yang dia berfikir. Ada beberapa versi riwayat gabung sekali itu semua 4-5 perkara disebutkan dalam hadis. Maknanya kesimpulan dia, Allah jadi anggota. Apa dia Allah jadi anggota kita? Allah bimbing anggota kita untuk buat benda baik dan tak buat benda yang tak baik. Oh, ni kelebihan buat benda-benda sunat. Bila duk rajin buat benda-benda sunat, Allah jaga tangan dia tak buat benda haram, kaki tak buat benda haram, mulut tak buat benda haram, mata tak buat benda haram, telinga tak buat benda haram, hati tak fikir benda-benda nak buat benda-benda haram. Dia duk fikir nak buat benda-benda baik. Inilah manusia-manusia Tuhan akan bagi dorongan untuk buat benda baik. Ambil lah, paksa diri. Saya pun nak kata saya bagus ingat pun tak ada lah, balok macam orang lain lah. Tumpang main kat masjid ni, tengok-tengok dia ni pun bangun, cantik bangun enggak. Cuba kali-kali tengok habis-habis bagi salam, tengok semua tak ada orang dengan kita pun cungit. Tak semangat, betul tak? Iman lemah, tuan-tuan faham? Iman lemah, iman tak cukup kuat. Sebab tu bila main ke masjid disyariatkan supaya kita ni sembahyang berjemaah, supaya orang panggil apa? Menampung bagi semangat. Aku tumpang semangat, hang tumpang semangat aku. Nak harap seorang-seorang boleh, tapi kalau hari-hari duduk macam tu, boleh lemah semangat. Kan? Semalam Alhamdulillah saya pergi satu masjid, balun tengok habis menyang Isya tu saja, kali-kali tu habis baca doa kan. Tengok, oh pakak bangun semua, siap buat witir. Oh bagus ya. Nak kena balun lah, tak tahu malam ni, tak tahu nak kena telefon untuk imam dia, buat pula ke tak? Kau semangat malam-malam tak tahu malam ni cerai balik. Aduh, inilah manusia, dia kena selalu bagi nasihat. Dia cerai sikit, pancung lebih kurang, bagi semangat, mai buat pula. Esok-esok ni buat, mai Ustaz Lim pula cerita, bagi semangat. Pakat-pakat duk macam itulah manusia, didik dengan ilmu, dengan kesedaran dan penghayatan. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, masuklah kita sekarang menyebut asal kejadian semayang 5 waktu. Dia nak abang kata kitab ni jilid yang kedua Baharul Madhi ni, syarah kepada Sunan At-Tirmidhi, dia duk syarah daripada bab awal, bab bersuci, bab apa semua, persediaan untuk semayang. Ni tak masuk lagi bab-bab semayang betul detail lah, dia duk mula masuk dah. Sebelum nak semayang kena azan apa semua, dia dah cerita ada hukum hakam azan apa semua, beberapa hukum hakam yang ada kaitan dengan semayang. Ni dia nak mula masuk bincang dengan lebih serius tentang persoalan semayang, selok-belok yang berkaitan dengan solat. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, masuklah kita sekarang menyebutkan asal kejadian semayang 5 waktu. Kata Imam Ibnul Arabi Al-Makki, sanya dia ada dua, Ibnul Arabi Al-Makki dan Ibnul Arabi As-Sufi. Kata Imam Ibnul Arabi Al-Makki, sanya telah menyebut oleh ahli tarikh, ulama-ulama pakar sejarah, bahawasanya sembahyang itu pada awal Islam zaman Nabi dan sahabatnya ialah 2 rakaat. Mula-mula disyariatkan, mula pergi ambil balik mai duk sembahyang 2 rakaat. Hingga Tuhan naikkan Nabi kita, sebelum tu sembahyang hanya 2 rakaat, tapi ikut syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Macam mana? Wallahu a'lam. Kan? Wallahu a'lam. Sampailah Tuhan naikkan Nabi kita ke langit, maka difardukan ke atasnya dan ke atas umatnya 50 semayang. Kemudian dikurangkan dia sampai tinggal 5 waktu. Sebagaimana maklum kita sekarang, maklum sekarang yang kita perbuat. Demikianlah hadisnya telah dikeluarkan oleh At-Tirmidhi dengan katanya, an Anas bin Malik qala furidat ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi as-salawatu 50. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, katanya telah difardukan Allah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, yakni pada malam Allah Taala jalankan dia dengan menunggang burak daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Naik burak tak apa, jangan jadi burak Ni ada satu burak mana apa akan nama dia, jahat ke apa akan nama tau. Lupa ada nama dia. Tak duduk beletiak apa atau menyembang keluar daripada Islam. Tapi
dikatakan sekarang ni dalam proses dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk tak tahulah apa tindakan, sebab ini satu penghinaan pada Islam. Bila dia buat macam tu, dia duk rasa macam mana, oh kalau dia keluar pada Islam, dia bebas untuk dia buat apa ikut kehendak hawa nafsu dia, kan? Bagus juga kita punya, kita nak lebih bagus lagi kerajaan kita, bahagian agama ni agak ambil tindakan pada benda-benda yang melibatkan penghinaan kepada ajaran Islam macam ni, kan? Allah Ta'ala laknat laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki, duk baca hadis-hadis. Dia tak boleh. Dia berkata apa? Saya tak boleh, saya ni jiwa saya perempuan, dia kata. Dia. Saya jumpa sekali satu budak di Langkawi, lama-lama cerita, saya jumpa, dia dikatakan dia menang. Saya tanya dia sendiri, dia menang Ratu Cantik Borak, atau borak, kita orang panggil borak, kok mana ini pun jadi borak ke, saya tak tahu, kan? Dia menang di Hatnyai, comel. Saya habis masjid ceramah, pergi nak beli makan, beli roti-roti, biskut dengan apa kan sikit. Kata, Haji tak saya pergi kedai minimarket tu, orang kita punya. Lepas tu keluar masuk pergi, dia kata, ustaz jangan terkejut tu, dia punya cashier dah tu boleh tahan. Dia tahu dah saya pun masuk. Oh, ni borak ni ke? Saya pun masuk, saya pun tanya, adik duduk mana? Dia kata, saya orang Patani, dia kata, orang Thailand. Oh, duduk sini lama dah? Dia kata, lama dah. Ni sembang main, saya tak ada pancung tu ya. Pancung tu saya kata lebih kurang, saya kata, adik tak rasa bersalah ke pakai macam ni, dengan penampilan macam ni? Dia kata, tak tahulah, kita ni rasa kita bukan lelaki, rasa perempuan, dia kata. Dengan bahasa dia Patani lah. Saya boleh, sebab saya pernah belajar di sana. Jumpa guru jadi tak jumpa guru dia jadi Tanjung lah. Kan? Lepas tu dia kata, tak tahu, jiwa saya perempuan, dia kata, bukan jiwa lelaki. Saya kata, tak, adik ni tunaian lelaki, Tuhan cipta lelaki, Tuhan tak silap. Ni mak ayah tak marah ke? Oh, abang kita memang marah, kalau duduk balik rumah dia pukul kita, dia kata. Keluarga dia memang marah, tapi dia punya sikap dia buat macam mana supaya tak ada siapa ganggu dia, maka dia keluar, dia pergi duduk di negara lain, dia pergi duduk tempat lain, jadi dia bebas, siapa tak boleh kata apa, dia boleh duduk dengan benda-benda tu. Macam ni lah ni yang manusia ni, yang saya tak mau kata walaupun dia diciptakan oleh Allah, tapi kita tak mau sebut dia hamba Allah, sebab dia buat benda-benda yang menghina Islam. Manusia yang seumpama macam ni disokong pula oleh mak ayah dan mungkin juga kawan-kawan, akhirnya sampai hari ni terus ambil tindakan. Sehari dua ni duk buat keluar kenyataan untuk nak keluar daripada Islam dan sebagainya. Yalah, nampak macam mana enakmen tak begitu kuat untuk nak menyokong ke arah nak ambil tindakan yang begitu tegas. Dengan harapan mudah-mudahan Allah hantarlah pembantu-pembantu, Allah bagilah kekuatan pemikiran iman kepada pemimpin-pemimpin ni, dia boleh fikir kata benda-benda ni adalah penghinaan kepada Islam. Kita nak buat macam mana? Kita boleh cakap ya, yang nak ambil tindakan adalah mereka-mereka yang diberikan amanah dan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, seterusnya dia kata apa? Dia kata telah difardukan oleh Allah Ta'ala atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra, yakni malam Allah Ta'ala jalankan dia dengan menunggang borak daripada Mekah ke Baitul Maqdis, langsung terus naik ke langit itu, akan sembahyang 50 sembahyang, difardukan sembahyang 50 fardu daripada Mekah pergi ke dia kata dalam tu minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Senang ya tuan-tuan, tengok saya tunjuk dia punya falsafah dia macam ni. Allah Ta'ala kata, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala jalankan Nabi Muhammad sebelum nak jumpa Allah, Allah jalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dia tak kata pun daripada Mekah ke Palestin, dia tak kata pun daripada satu rumah ke satu rumah, satu kampung ke satu kampung, satu bandar ke satu bandar, tapi dia sebut apa? Dia sebut masjid ke masjid,
Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, daripada masjid ke masjid sebelum bertemu Allah. Maknanya manusia nak dekat diri dengan Allah, sebelum dia dekat diri dengan Allah, sebelum dia lebih dekat diri dengan Allah, jalan untuk dia dekat diri dengan Allah, dia kena selalu pergi masjid atau masjid. Sebab tu salah satu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan akan berada di bawah bayangan arasy Allah pada hari yang tidak ada bayangan, tidak ada bantuan, tidak ada penyelamat melainkan mereka yang duduk di bawah bayangan arasy Allah. Salah satunya dia kata apa? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Lelaki walaupun perempuan yang hatinya berkait ataupun bersangkut dengan masjid, daripada masjid pergi masjid, dah mai subuh, lepas tu duduk fikir zuhur lagi nak mayang tak mana tau, asar lagi nak mayang, dia duduk fikir dah, duduk fikir, hati dia duduk terpaut dengan masjid. Sebab itulah beruntung kalau tuan-tuan rumah dekat dengan masjid, boleh pergi masjid. Allah bagi kekuatan untuk main masjid. Nah, kena rasa satu perasaan dalam diri kita. Kalau kita tak boleh jejak kaki pergi masjid dan tak dapat berjemaah, kena ingat ini satu istidraj, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian terhadap kita punya iman. Jangan Allah uji kat kita macam tu, leceh tuan-tuan. Kita ni dah lemah, iman tak terang mana, duk cerai-cerai. Lepas tu bila Tuhan uji benda-benda macam ni, kita boleh terbalik Jadi kita mau sangat kita ni duduk nak lagi bagus, pergi duduk pondok lah lagi bagus. Lepas-lepas raya ni doa lah, saya tengah duk rushing cari-cari sikit nak bagi siap Yayasan Fil-Filani. Mudah-mudahan Allah makbul, Covid pun dapat dikawal dengan baik. Lepas Aidilfitri ke apa kan boleh start Yayasan Fil-Filani duduk pondok. Yang tu duduk pondok tepi-tepi tu kan, tokoi 5 waktu bukan 5 waktu duduklah masjid buat amal ibadat mengaji, lain pada amal ibadat mengaji, amal ibadat mengaji. Ni mak haji, pak haji ramai-ramai, rumah duk ada, anak-anak tak ada, jual tak mau jual pun bagi sewa ke, kok rumah berlambak biar pergi duduk pondok Kalau ada rumah pergi bagi sewa, dapat agak duit untuk makan-makan sikit bulan-bulan, pergi duduk pondok. Tompang ada pondok pertama kita bina dalam pulau, di Pulau Pinang ni. Bila kita kata jom pergi duduk pondok, dia kata tak boleh, mana duduk pondok, kami nak pergi Kedah tempat jin tendang jauh tak boleh nak pergi. Ni dalam pulau duduk ada, awak tak mau pergi. Duk bagi alasan lagi, kenapa nak jaga cucu. Habis habis Haji nak jaga cucu. Dulu jaga anak kita tu sampai besar, lah ni mai dia pun dah besar, jaga cucu pula. Esok nak jaga siapa pula? Siapa nak jaga kita pula? Tuan-tuan, tak ada siapa nak jaga kita, kita lah jaga kita. Fikir kita punya iman, kita fikir kita punya amalan. Dulu kita dah habis masa tenaga kita, banyak untuk kita nak membesarkan anak cucu kita, anak kita. Lah ni kita nak sibuk pula dengan cucu. Sekali-sekala tak apa, semua orang sayang anak cucu, sayang, tak ada masalah. Tapi nak kena ada fikir kita punya masa kita dulu banyak dengan dunia. Sekarang masa bila Tuhan bagi ujung-ujung ni, nak kena memperbanyakkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut Tuhan tanya balik, Tuhan tak menagih balik esok di akhirat. Kau bagi hang umur apa haji? 60 apa? 64. Kau bagi hang 64, macam mana hang kata tak cukup? Aku bagi hang 70, macam mana hang kata tak cukup? Aku bagi hang 80, tak ada pun 450, macam mana hang kata tak cukup? Kalau aku bagi ke hang 15, 16, hang kata tak cukup. Ni aku bagi ke hang 5, 60, 70, tak cukup lagi. Manusia yang kata manusia macam tu, baginya nama tak cukup. Cuma kita lah macam mana kita nak manage diri kita untuk nak bagi cukup, bagi ada hubungan kita dengan Allah. Kemudian dia kata dalam hadis ni, kemudian daripada telah Allah Ta'ala fardukan 50 semayang, dikurangkan dia dengan 9 kali ulang munajat hingga jadilah 5 waktu semayang. Nabi duk naik munajat, ya Allah koranglah sikit kat umatku, kesian kat mereka, korang 5 apa kali bi? 9 kali bi duk jumpa, duk menadah, duk minta kat Tuhan. Ni kata Nabi SAW, jiwa dia jiwa pemimpin, dia memikirkan soal umat dia. Sebab jadi kurang itu ialah manakala munajat Rasulullah SAW ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka diwahyukan kepadanya barang yang diwahyu, dan berfirman Allah Taala baginya, telah aku fardukan ke atasmu dan umat kamu 50 semayang pada tiap-tiap sehari semalam.
Kemudian daripada itu maka turunlah Nabi kembali sampai kepada Nabi Allah Musa alaihi salam pada langit yang keenam. Maka ditanya Musa akan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apakah yang difardukan Allah bagi engkau dan ke atas umat engkau?" Jawabnya ialah 50 semayang fardu. Kata Musa, "Ya Muhammad, hendaklah kamu kembali munajat ke hadrat Tuhan dan pohonkan kurang daripada itu, kerana umat kamu itu adalah orang-orang yang dhaif." Tubuh badan kita pun jenis kecil molek, walaupun ada hak besar gagang-gagang pun kecil lagi. Nak banding dengan keadaan umat Nabi Musa, depa bukan takat badan dia besar tapi depa kuat. Nabi Musa dalam satu riwayat dikatakan dia penampak satu lelaki dekat dalam istana Firaun. Sekali penampak masa dia tu perli dekat Nabi Musa. Masa tu dia remaja, kira baru nak besar sebelum 20-an. Dia duduk, dia kan keturunan Bani Israel. Firaun dia keturunan Qibti. Jadi depa macam duk perli keturunan hang, keturunan aku ni. Jadi bila depa tengok muka dah boleh kenal. Macam kita lah duduk dalam Pulau Pinang, takkan tuan-tuan tengok muka saya, tuan-tuan nak kata saya Melayu jati. Tak betul. Betul tak? Tuan-tuan tengok muka macam ni, tuan-tuan nak kata ni Melayu jati lah? Tak boleh. Silap lah. Mata memang mata tak betul dah tu. Tuan-tuan tengok ni, tak silap memang anak mama. Betul tak? Kalau Melayu pun ada campur-campur sikit, orang panggil anak mama. Dan macam tu, mereka pun macam tu juga. Qibti mungkin ada dia punya muka macam mana, kan sikit kulit gelap ke apa ke, kan. Yang si Bani Israel ni pula ada satu muka macam ni pula. Jadi mereka tengok boleh tahu dia ni Qibti, boleh tahu dia ni Bani Israel. Jadi duk perli. Jadi bila duk perli, Nabi Musa dia geram, dia duk taram lama dah. Satu hari dia ni pergi kata apa atau sekali hawing ya, penampak boya yang dia bagi, jatuh terap terus, mati terus. Firaun bila tahu kata Nabi Musa tampak dia ni mati, cari ya. Dia belah hawai lagi. Dia tahu keluar tu sampai dia jadi nabi rasul ni mai pula dakwah kat Nabi Firaun Sampai lagu tu Nabi Musa kekuatan depa kuat, subhanallah, Tuhan bagi. Macam tu pun dia kata tiada tersempurnakan sebanyak yang demikian, dan aku telah mempunyai umat yang gagah, itu pun tiada terjunjungnya apa suruh Allah. Kata ulama, wallahu a'lam, boleh jadi betul ataupun tak. Tapi ada kata-kata ulama disebutkan, kajian ni sekadar apa yang disebutkan oleh para ulama, di mana sumber dia wallahu a'lam. Dia kata kekuatan umat Nabi Musa adalah bersamaan satu orang biasa-biasa umat Nabi Musa. Kekuatan dia buat satu bandingan saja. Nak abang kata punya kuat ni, dia punya tubuh badan ni seolah-olah bandingannya dengan 70 orang yang kuat daripada umat Nabi Muhammad. Maknanya yang kuat-kuat jenis badan-badan sado ni, yang kemas-kemas boleh angkat besi ni, 70 orang baru seorang sama dengan umat Nabi Musa. Nabi Musa pula lagi kuat. Dia saja kekuatan menyamai 70 orang kuat-kuat di zaman tu. Nah, abang kata kuat. Tapi punya kuatnya Nabi Musa alaihi salam ketika mana, ni kelebihan Nabi Muhammad pula berbanding dengan Nabi Musa, disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan ayat Quran. Ketika Nabi Musa minta nak bertemu dengan Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala nak menzahirkan, di situ disebutkan falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah nak tajalli pasal atas permintaan Nabi Musa, wahai Tuhan, Rabbi arini anzur ilaika, wahai Tuhan perlihatkan zatmu yang maha mulia, aku nak tengok engkau wahai Tuhan. Tuhan kata apa? Qala lan tarani, kamu tak boleh tengok aku wahai Musa, walakin inzur ilal jabali, tapi hang tengok kat bukit tu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau bukit tu boleh duk elok, tak hancur, nanti nampak aku. Setengah ulama kata bukan nampak Allah, tapi nampak nikmat ataupun kejadian Allah. Ketika mana Tuhan nak tajalli zat dia ataupun nikmat dia, setengah ulama kata lalu bukit tu tuan-tuan meletup, hancur, lebur, berkecai. Saya sempat tengok masa belajar di sana, pernah ziarah. Kawasan tu memang kawasan wallahu alam, tapi kawasan tu memang berlain sikit pada tempat lain. Dia macam seolah-olah ada letupan dan juga macam kesan terbakar. Memang kawasan tu bukit-bukit dia memang warna hitam lah, satu mungkin kesan jangka masa panjang. Ada lagi dia punya kawasan tu macam mana terbakar, wallahu alam. Dan Nabi Musa jatuh tersungkur lalu pingsan. Tu dia.
Tapi Nabi Muhammad pada malam Isra' wal Mi'raj boleh bertemu Allah, melihat Allah, tak pensan pun tuan-tuan. Nak abang kata Nabi Muhammad punya kekuatan jauh lebih kuat daripada Nabi Musa alaihissalam. Padahal dia ketua kepada para Nabi dan Rasul. Sama juga dengan kecantikan yang ada kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Al-Imam Al-Qastalani dalam kitab dia Al-Mawahib Al-Laduniyah, dia kata apa? Sekiranya dibawa perempuan-perempuan yang pernah terhiris jari ketika melihat kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diletakkan mereka, kalau boleh, dia kata nak buat perbandingan, kalau bolehlah dapat balik perempuan-perempuan yang pernah terhiris jari ketika terpegun dengan kecantikan Nabi Yusuf alaihissalam, lalu diletakkan di hadapan Nabi Muhammad, nescaya bukan hanya jari akan terhiris, tetapi hati-hati mereka, jantung mereka akan terhiris-hiris. Disebabkan kecantikan, berbekas kesan daripada kecantikan Nabi Muhammad. Tu dia. Lagu mana? Lagi segak Nabi Muhammad. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi Musa alaihissalam? Dia kata, hendaklah kembali kamu bermohonkan korang, pilah minta kat Tuhan korang, kot Tuhan bagi. Maka Rasulullah pun naik lagi munajat ke hadrat Tuhan dan memohon kurang, maka dikurangkan Allah Ta'ala 5, kemudian kembali pula turun dan berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu Nabi Allah Musa pun menyuruh naik munajat lagi minta kurang, kerana tiada terkuasakan oleh umat Muhammad mengerjakannya, hingga 9 kali Nabi Muhammad turun naik munajat minta kurang itu. Maka sampailah tinggal 5 waktu lagi dan berjumpa Nabi Musa alaihissalam. Maka disuruh jua oleh Nabi Allah Musa naik munajat minta kurang lagi daripada 5 itu. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Musa, sekarang ini telah dikurangkan Allah 9 kali. 9 kali 5, 9 kali 5, dan tinggal lagi 1/10, tinggal lagi 1 ya, 1 bahagian daripada 10. Maka betapalah banyak kali sangat dah aku naik dah 9 kali ni, sudah banyak kurangnya, tiadalah lagi upaya aku menunjukkan muka ke hadrat Tuhan kerana minta kurangkan lagi itu. Malulah aku, sudah sebanyak itu telah dikurangkannya, maka aku hendak minta lagi. Tidaklah lagi aku pergi. Dengan seketika itu didengar suara, sebagai riwayat Abu Hurairah, thumma nudiya ya Muhammad, tiba-tiba dengar satu suara, wahai Muhammad, innahu la yubaddilul qaul ladayya wa inna laka bihadzal khamsin. Kemudian berserulah yang menyeru, wahai Muhammad, bahawasanya tiada ditukar akan cakap di sisiku, yakni aku suruh 50 semayang, maka iaitu 50 semayang jua pada pahalanya, tiada aku kurangkan, tetapi aku ringankan pada mengerjakannya, iaitu 5 semayang ganti 50. Maksudnya 5 tu macam mana 50? Aku kurang dia punya jumlah, tapi pahala dia seperti mana 50. Allahu Akbar. Sayangnya Allah Ta'ala dekat Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad. Rasa betul kita tuan-tuan jadi umat Nabi Muhammad. Kata Abu Isa, bermula hadis ini hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya dengan panjangnya daripada awal Isra' sampai Mi'raj. Panjang riwayat tentang Isra' wal Mi'raj, hadis berlamba-lamba, ayat Quran cerita dalam surah Al-Isra', dalam surah lain juga banyak dicerita tentang Isra' wal Mi'raj. Ulama karang kitab berlamba-lamba cerita tentang Isra' wal Mi'raj. Jadi insya-Allah ada rezeki kita akan cerita pada hari Jumaat ni, khutbah Jumaat, ringkas-ringkas poin-poin penting yang perlu kita faham berhubung dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung balik dengan kitab Bahrul Madhi pada muka surat 165, tanda sikit lipat, bab yang ke-45, bab ma jaa fi fadlis salawatil khamsi, bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan semayang yang 5. Semayang Jumaat, semayang fardu 5 waktu, subuh, zuhur, asar. Dia nak ceritalah kelebihan tu. Mudah-mudahan kita dengar kelebihan-kelebihan macam ni, ada kekuatan dan semangat untuk kita nak rajin untuk mai ke masjid semayang, lebih-lebih lagi nak jaga kita punya, nak ambil fadilat untuk solat berjemaah insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di masa-masa akan datang yang baik daripada Allah. Salah silap daripada diri saya sendiri, mohon ampun dan maaf. Sekian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.